Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alni qur'anan karim wa rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bil qur'ani ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa nahari ala wajhi hudika ana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati tuan pengurusi barisan, tuan imam, tuan Bilal, ada juga tuan kuasa pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mohon maaf kelewatan kerana cuaca hujan. Cuaca hujan, kereta banyak, traffic light rosak. Traffic rumah saya rosak. Jadi yang daripada Samsung tu, bas-bas semua tak reti nak berhenti dah tu. Saya nak keluar pun tak boleh, nak masuk rumah fasa 3 tak boleh, nak keluar fasa 3 pun. Lepas tu sampai traffic light merah, sampai merah. Merah je sampai, merah je sampai. Macam mana? Tak boleh kata apa dah lah. Dah lah sana rosak sampai merah, sampai merah. Senawang ni daripada sini sampai rumah saya ada 10 traffic light. Senawang ni 100 meter traffic light. 100 meter traffic light, banyak sangat traffic light. Jadi saya mohon maaf lah kerana hujan apa semua, cuaca yang kurang mengizinkan, jadi lambat sikit dah datang hampir sampai ke masjid. Yang pertama, yang keduanya, minggu depan cuti sekolah. Minggu depan cuti sekolah, jadi saya pun akan balik kampung rumah. Dan saya akan 25 bulan tu hari Isnin, minggu satu lagi, minggu yang keempat. 25 bulan tu masjid tak ada apa kan, 25 ni Christmas. Tak ada apa lah kan. Jadi 25 tu minggu keempat tu saya on the way balik daripada Kelantan. Jadi kemungkinan sampai petang. Jadi saya rasa insya-Allah lah, mungkin kalau maghrib pun mungkin saya lambat sikit lah. Saya nak cancel pun serba salah juga. Tapi 25 tu saya bertolak pagi, mungkin dalam petang saya sampai. Jadi insya-Allah nanti maghrib tu adalah 25 bulan tu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada malam ni kita sambung kuliah tafsir kitab tafsir Ibnu Katsir muka surat 67. Sebelum kita sambung, ada soalan minggu lepas, 2 minggu yang lalu, berkaitan tentang asal usul sejarah doa kunut nazilah. Bila sebut sejarah ni, kita tak boleh nak ubah lah. Sebab tu saya tak boleh, orang kata tak boleh jawab on the spot, takut benda tu menyalahi fakta. Sebab benda dah sejarah dah berlaku, kita tak boleh nak goreng tuan-tuan. Goreng bubur garam, bergulur, jadi penglipu lara lah nama dia. Benda tak boleh nak ubah. Jadi kita betul-betul kena tengok kitab hadis, kena tengok kitab sirah, apa yang berlaku. Nak pula kalau sejarah tu melibatkan sejarah baginda Nabi SAW dan juga sejarah Islam itu sendiri. Ada beberapa catatan hadis yang sempat saya kumpul, yang tempat saya catatkan. Peristiwa tentang kunut nazilah ni bukan sekali. Bukan sekali Nabi baca doa kunut nazilah. Bahkan kunut nazilah itu sendiri secara umumnya membawa erti doa meminta diturunkan bala. Kunut maksudnya doa. Nazilah maksudnya azab yang diturunkan. Nazilah merujuk kepada bala yang hendak diturunkan oleh Allah kepada musuh yang dikehendaki. Biasanya kunut nazilah ni
Dari sudut syarak adalah apabila kita memohon bantuan daripada Allah terhadap sesuatu peristiwa yang boleh menggugat agama Islam, boleh menggugat ketenteraman awam secara umum, boleh mengganggu-gugat tanah air. Maka doa kunut nazilah sangat-sangat dituntut untuk diamalkan. Sunnah besar adalah apabila berlakunya sesuatu perkara yang boleh mengganggu-gugat agama kita, mengganggu-gugat ketenteraman awam, kita panggil keselamatan awam, ada pihak nak ibarat kata nak menceroboh tanah air dan sebagainya, maka sunnah Nabi yang paling besar adalah membaca doa kunut nazilah. Dan doa kunut nazilah ini sunnah yang dituntut untuk dibaca pada solat fardu. Sama ada solat subuh ataupun solat zuhur, asar, solat yang dibaca secara perlahan, sirriyah, dan juga solat maghrib dan isyak. Doa kunut nazilah tidak dibaca dalam solat sunat. Solat sunat tak baca doa kunut nazilah. Dia dibaca dalam solat fardu. Artinya kalau kita nak solat hajat, tak ada kunut nazilah. Kunut nazilah diamalkan dalam solat fardu 5 waktu. Dan dari sudut keutamaan, kalau benda musibah, sesuatu perkara yang berlaku tersebut melibatkan agama, mengancam agama, ketenteraman awam secara umumnya, yang mana lebih utama, nak solat hajat ke ataupun kunut nazilah? Ulama bahaskan ni. Solat hajat, kita nyatakan hajat kita di hadapan Allah dengan penuh tawaduk, minta bantuan Allah. Kunut nazilah pun ada minta bantuan Allah, cuma dia agak keras sikit. Sebab kita minta Allah turunkan bala kepada musuh yang kita maksudkan. Kalau melibatkan kepentingan Islam, berlaku suatu perkara yang menyebabkan Islam terancam, yang menyebabkan masyarakat terancam, dari sudut keutamaan adalah baca doa kunut nazilah berbanding solat hajat. Itu dari sudut keutamaan. Bukan kata salah, tidak, yang paling afdal. Tetapi kalau hajat itu lebih kepada peribadi, benda-benda sesuatu yang tidak sampai ke tahap emergency lah. Sesuatu yang berlaku tu tak sampai ke tahap darurat, maka kita tunaikan solat hajat. Tapi kalau sampai ke tahap terlalu berat, benda tersebut tak tertanggung oleh kita, maka kita perlulah mohon kepada Allah dengan doa kunut nazilah. Diamalkan pada 5 solat fardu 5 waktu. Baik, kunut nazilah ni ada beberapa hadis dalam peristiwa sepanjang Nabi SAW bersama para sahabat. Banyak kali juga sebenarnya Nabi mengamalkan doa kunut nazilah. Ada ulama bahaskan tentang tempoh. Adakah kunut nazilah ni diamalkan untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja? Antaranya ada beberapa hadis, saya ambil sedikit saja sebagai contoh, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang direkodkan Imam Bukhari, iaitu diceritakan tentang hadis ni panjang, saya terjemah. Pada zaman Nabi SAW ada beberapa suku kaum kabilah. Ada beberapa suku puak, suku kabilah. Kabilah ni dia tak menentang Nabi. Dia tak menentang Islam. Dia tidak menzahirkan permusuhan dengan Nabi, tidak menzahirkan permusuhan dengan Islam. Tetapi pada masa yang sama dia tak beriman. Dia duduk tengah-tengah. Dia bukan orang Islam, Arab ni, beberapa kabilah ni, dia bukan orang Islam, tapi dia tak lawan Nabi. Dia tidak menzahirkan permusuhan dengan agama Islam. Beberapa kabilah ni satu hari, kabilah ni siapa nama dia? Kabilah ni iaitu kabilah Ri'lan, kabilah Zakwan, Usayyah dan juga Bani Lahyan. Ada beberapa pemimpin termasuk kabilah-kabilah besar pada waktu tersebut. Mereka jumpa 4 orang, terdiri daripada 4 kabilah yang berbeza. Mereka jumpa dengan Nabi SAW, minta kepada Nabi
hantar beberapa sahabat untuk ajar mereka baca Quran dan kenal agama Islam. Mereka minta kepada Nabi, utuskan kepada mereka beberapa orang sahabat supaya jadi guru Al-Quran, sampaikan dakwah kepada kabilah mereka. Satu riwayat. Satu lagi riwayat menyatakan mereka minta kepada Nabi untuk hantar beberapa tentera sahabat bantu mereka dalam peperangan lain. Satu riwayat minta ajar Al-Quran. Satu lagi riwayat mereka minta kepada Nabi supaya Nabi hantar bantuan ketenteraan di kalangan sahabat untuk mereka memerangi musuh mereka sendiri. Nabi SAW tak sedar hati. Nabi rasa tak sedar hati. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Akhirnya 4 kabilah ni pujuk bagi jaminan bahawa mereka ni betul-betul dalam keadaan nak minta bantuan dengan Nabi, sama ada mengajar Quran tadi dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat lagi minta bantuan daripada Nabi supaya dia hantarkan tentera di kalangan orang Islam, di kalangan para sahabat. Akhirnya Nabi setuju. Mereka dah bagi jaminan bahawasanya para sahabat ni tidak akan diancam, tidak akan dikhianati dan sebagainya. Nabi pun setuju. Maka Nabi menghantar sebanyak 70 orang sahabat yang hafiz Quran. Ramai tu, 70 orang dan semuanya hafiz Quran. Bukan calon-calon orang. Nabi hantar yang terbaik. Sahabat-sahabat yang terbaik, yang alim dalam bidang Al-Quran, tafsir Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ringkas cerita, dalam perjalanan, kabilah-kabilah tadi bawa 70 orang sahabat ni sampai kepada Bi'ru Ma'unah. Biasa kalau kita pergi Madinah kan, kita pernah dengar Bi'ru Ma'unah kan. Sampai di Bi'ru Ma'unah, di Telaga Ma'unah, semua kabilah-kabilah tu, 4 kabilah tu memang dah pasang perangkap. Mereka bunuh ke semua 70 sahabat tu. Semua sahabat itu telah dikhianati oleh 4 kabilah tersebut. Nabi tak tahu lagi ni. Dalam riwayat yang lain, ada 2 sahabat yang on the way, musafir daripada luar negeri nak balik ke Madinah. Ni sahabat lain ni. 2 orang sahabat on the way daripada tempat lain, musafir nak balik ke kota Madinah. Dalam perjalanan nak balik, tiba-tiba dia lalu kawasan Bi'ru Ma'unah tadi. Dia nampak di padang pasir tu kenapa banyak sangat burung tengah makan bangkai. Terlalu banyak sangat burung tengah makan bangkai. Tapi nampak kuda elok berdiri. Kuda ada kat situ. Kuda tak ada apa-apa, selamat. Tapi kat bawah tu macam banyak sangat bangkai dimakan oleh burung. 2 sahabat ni pergi tengok. Pergi ke padang pasir di Bi'ru Ma'unah, tengok-tengok. Mereka terkejut, mereka istighfar, ya Allah, semua ni kawan mereka, sahabat. Kenal si fulan, menangis, bercampur aduk perasaan marah. Daripada 2 sahabat ni, seorang sahabat pergi kejar. Dia pergi cari mana perkampungan yang paling dekat dengan Bi'ru Ma'unah ni. Dia nak pergi siasat siapa yang bunuh khianat kepada 70 orang sahabat ni. Satu lagi sahabat, dia on the way balik, nak sampaikan berita itu kepada Nabi SAW. Sahabat yang pergi kejar tu, dia pergi cari mana perkampungan yang paling hampir. Dalam perjalanan dia kena tangkap. Akhirnya diseksa dan dibunuh. Maknanya dah 71 sahabat dikhianati. Yang dalam perjalanan balik, dia nampak sahabat dalam perjalanan balik ke Madinah ni, nak sampaikan berita apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Dia nampak ada 2-3 orang tengah berehat. 2-3 orang ni ada kuda, dia berehat dekat tepi. Kawasan ada pokok sikit, kau berhenti rehat lah, penat. Jadi sahabat ni dalam keadaan sedih, kawan-kawan kena bunuh, dalam keadaan bercampur aduk perasaan marah. Dia nampak 2-3 orang ni dalam kepala, ni lah yang buat tadi ni. Dia tak siasat dah. Dia dah geram sangat, dia pergi bunuh 3 orang tu. Sahabat yang on the way balik tu, dia pergi bunuh sebab dah tak puas hati. Dia nampak ada 2-3 orang tengah berehat tu, dia pergi bunuh. Bila pergi bunuh, dia pun balik. Teruskan perjalanan balik ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW.
Nabi dengar, Nabi terkejut. Nabi sangat-sangat sedih, tuan-tuan. Nabi sangat-sangat sedih sebab hati kecil Nabi dah bagi tahu dah rasa tak sedap hati. Tapi duk pujuk Pak Qabilah tadi tu, akhirnya Nabi lepaskan. Bila sahabat ni cerita balik, sampai berita kepada Nabi pada waktu tersebut, bahawasanya sahabat ni dah bunuh salah orang. 2-3 orang tadi tak ada kaitan pun dengan 70 sahabat yang kena bunuh, tak ada kaitan. Qabilah dia marah. Qabilah dia marah, maka Nabi bayar diat, bayar denda. Nabi bela sahabat tadi tu, Nabi bela sahabat tadi yang kena bunuh tak sengaja, maka Nabi bayar denda bagi pihak sahabat tersebut kepada ahli keluarga mangsa. 2-3 orang kena bunuh tadi. Selamat dia, Nabi bebaskan dia. Nabi dalam keadaan sedih, 70 orang dan seorang lagi sahabat tak dengar cerita dan sebenarnya dia pun dah meninggal kena bunuh. Start daripada waktu tersebut. Dalam 2 riwayat, bermulanya solat subuh. Ada satu riwayat, bermula solat isyak. Waktu gelap lah. Berita ni sampai kepada Nabi waktu gelap. Sama ada solat isyak atau waktu subuh. Bermulanya Nabi baca doa kunut nazilah. Dan Nabi baca tu selama sebulan. Sebulan tak berhenti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak hari ni. Esok subuh, asar, maghrib, isyak. Lusa subuh, asar. Sampai tempoh sebulan. Nabi doakan kehancuran kepada 4 qabilah tersebut. Nabi tak henti-henti baca doa kunut nazilah. Dan doa kunut nazilah yang Nabi baca tak sama sebagaimana doa kunut nazilah yang kita baca hari ni. Dia riwayat dia banyak lafaz. Kadang-kadang peristiwa ni lafaz dia lain, kadang-kadang lafaz dia lain. Antaranya Nabi doakan kepada kabilah tersebut, hancurkan mereka dan hantarkan kemarau yang berpanjangan sebagaimana yang berlaku pada Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kan zaman Nabi Yusuf kan ada mimpi kan? Tahun yang akan datang, sebelum tahun akan datang, dia tahun ni Nabi Yusuf mimpi dah. Kena pastikan tanam-tanaman kena simpan, makanan haiwan semua kena cukup. Rupa-rupanya mimpi itu menunjukkan tahun depan kemarau. Bila kemarau, makna tahun ni dah buat preparation dah. Makanan stok dah simpan dan sebagainya. Setahun kemarau tu. Sampai air hujan langsung tak turun, pokok-pokok semua mati, haiwan bergelimpangan mati. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi doakan, ya Allah, turunkan bala kepada 4 kabilah tersebut dan datangkan kemarau kepada mereka sebagaimana kau turunkan kemarau pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi doa selama sebulan. Kemudian selepas daripada sebulan, Nabi berhenti. Lepas daripada sebulan, Nabi berhenti doa kunut nazilah. Yang ni yang sehari dua ni jadi isu kat sebuah negeri. Kalau tuan-tuan baca di berita, Jabatan Negeri, Jabatan Agama sebuah negeri tarik balik doa kunut nazilah. Sebab katanya dah cukup sebulan. Negeri mana tuan-tuan baca sendiri berita. Jabatan Agama sebuah negeri, semalam punya berita, semalam hari ni punya berita keluar. Bising sehari dua ni. Jabatan Agama sebuah negeri, bukan Negeri Sembilan. Jabatan Agama sebuah negeri, dia minta pada semua imam-imam tarik balik sebab dah cukup sebulan. Masing-masing ustaz adalah yang tak puas hati bagi pandangan dan sebagainya. Baik, adakah betul doa kunut nazilah ni? Ini pandangan saya secara peribadi berdasarkan kepada syarah hadis juga. Bukan saja-sajalah, maksudnya apa yang saya nak bentangkan ni adalah berdasarkan kepada pandangan di kalangan ulama. Adakah maksud dengan doa kunut nazilah yang Nabi baca tadi sebulan, maknanya kena berhenti dah, cukup sebulan berhenti. Kalau di Negeri Sembilan ni saya ingat lagi, tarikh dia 13 hari bulan 10. Sebab saya bertugas khatib masa tu. 13 hari bulan 10 tu naik mimbar solat Jumaat, dalam khutbah bagi tahu baca doa kunut nazilah untuk rakyat Palestin selama sebulan. Jabatan Agama Negeri Sembilan mengarahkan semua masjid baca doa kunut nazilah untuk rakyat Palestin selama sebulan. Masa tu saya bertugas di Masjid Tuanku Jaafar. Hari Jumaat saya yang baca teks tu, jadi saya ingat 13 hari bulan 10, saya tulis kat kalender saya sampai 13 hari bulan 11. Saya ingat lagi. Jadi sekarang ni dah bulan 12 lah. Tapi Negeri Sembilan dia tak tarik balik. Walaupun teks awal bagi tahu sebulan, tapi tidak ada keluar arahan supaya semua masjid diberhentikan kunut nazilah.
selepas daripada 13 hari bulan 11. Tak ada arahan suruh berhenti. Maknanya bila tak ada arahan, kita jalankanlah. Kita teruskanlah selagi mana ada keperluan. Baik, sekarang ni macam mana kita nak faham hadis? Hadis ni kita tak boleh baca secara umum. Baca secara teks sahaja. Baca secara zahir sahaja. Kalau kita baca hadis secara zahir, kadang-kadang boleh membawa kepada salah faham. Sebab itu dalam ilmu hadis ada satu lagi cabang, nama dia sabab wurud. Sabab wurudil hadis. Sebab berlakunya hadis. Kita kena tahu konteks. Bila hadis itu dilafazkan, apabila Nabi bersabda, kena tahu situasi waktu tu. Kenapa Nabi bersabda? Kalau kita tengok kepada sabda sahaja, tanpa tahu sejarah di sebalik apa yang berlaku, akan berlaku salah faham terhadap syarah hadis nanti. Saya ambil contoh yang paling mudah. Nabi SAW bersabda, hadis mudah ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang ucap la ilaha illallah masuk syurga. Kalau kita baca umum, kita faham, ucap la ilaha illallah dah masuk syurga dah. Kan? Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah, barang siapa ucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Makna kalau kita ikut tu, cukuplah sebut la ilaha illallah ya. Tak payahlah buat benda lain. Kan? Kalau kita faham macam tu, rupa-rupa kita kena faham sebab urut, sebab berlakunya hadis tu. Artinya kena tengok syarat-syarat, bukan ucap itu sahaja. Dia ada hak-hak yang perlu kita tunaikan, hak kita terhadap Allah, hak kita sesama manusia, tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita sesama manusia, yang mana wajib, yang mana sunat, semua tu kita kena rangkumkan, termasuk dalam kalimah la ilaha illallah. Barulah boleh masuk syurga. Tidak memadai ucap sahaja dah masuk syurga. Jadi hadis kena faham dari sudut sebab berlakunya sesuatu hadis. Begitu juga dengan peristiwa tadi. Adakah bila cukup sebulan kita faham hadis, Nabi berhenti, sebulannya Nabi berhenti? Ulama bincang tu. Rupa-rupanya boleh kita teruskan selepas daripada sebulan sekiranya hajat belum tercapai. Jadi Nabi berhenti sebulan tadi sebab apa? Sebab Allah dah turunkan bala kepada 4 kabilah tersebut. Nabi berhentilah. Artinya, kalau masih lagi belum turun bala, teruskan doa kunun nazilah. Sebagaimana yang berlaku di Palestin hari ini. Walaupun gejatan senjata hari itu dalam 4 hari, 5 hari je. Kan lebih kurang. Lepas tu dilanjutkan sikit sampai hari Jumaat, seingat saya. Tapi elok je esok masuk hari Sabtu, Israel memang dah sedia dah. Daripada awal lagi dah ada kesempadan tu dah. Memang dia sedia, ya habis tempoh gejatan senjata, dia terus tembak. Habis hospital semua. Dan yang angka terbaru 18,000 tuan-tuan. Kematian. 18,000 kematian. Semua tu ibarat tunggu masa nak mati je. Semalam suami mati. Yang isteri duk tunggu. Esok lusa mungkin aku. Semalam anak mati. Mak ayah pula tunggu. Esok-esok mungkin saya pula. Anak pun sama juga. Semalam mak ayah ada meninggal. Masing-masing tengah tunggu nyawa tu. Masing-masing kat sana tu tengah tunggu nyawanya. Sehari sebelum tak sampai 18,000. Esok 18,000. Lusa 19,000. Angka tu semakin naik. Maknanya setiap nyawa itu sedang menunggu saat kematian. Selagi mana boleh tercapainya, kita panggil keamanan lah. Walaupun sebenarnya memang tak boleh nak wujudkan 2 negara tu. Kalau ikut dari sudut syaraknya, sepatutnya satu je negara. Dan Palestin itu sebenarnya daripada asalnya memang didiami oleh orang Arab. Israel Yahudi itu Amerika yang hantar. Orang Euro UK yang hantar. Orang Jerman yang hantar. Orang belah-belah barat yang hantar. Mereka tak nak iktiraf orang Yahudi. Akhirnya dia kata, pergilah ke Palestin tu. Jadi bukan tuan tanah. Orang Yahudi bukan tuan tanah sebenarnya. Tetamu. Sikit-sikit dia ambil tanah. Sikit-sikit dia ambil tanah. Dah lama-lama rumah kita jadi rumah dia. Tanah kita jadi tanah dia. Habis semua dirampas. Kemudian dia kata tu rumah dia tu tanah dia. Dia bunuh pula tuan rumah. Asalnya apa? Asalnya tetamu. Asalnya datang menumpang.
tahun 1900 Masihi, asalnya datang menumpang. Tetapi akhirnya mereka menghalau tuan rumah, dan yang paling teruk mereka bunuh tuan rumah. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Ketenangan seketika gejatan senjata tu, Amerika guna kuasa veto dia pula. Sehari dua ni kan, Setiausaha Agung PBB dah terdesak, sangat-sangat sedih apa yang berlaku. Setiausaha Agung PBB guna kuasa dia artikel 99 untuk mengemukakan resolusi gencatan senjata ni diteruskan. Jarang, dan dimaklumkanlah dalam berita, amat-amat jarang Setiausaha Agung PBB guna kuasa artikel 99. Jarang berlaku. Tapi kalau dah sekali dia guna tu, memang dah sampai tahap kecemasan dah tu. Dan kebanyakan negara undi sokong. Amerika seko dia, bukan satu seko. Amerika seko dia je. Seko-seko Amerika tu, selamba dia guna kuasa veto, dia batalkan. Dah habis negara lain semua tak boleh lawan. Nah tu, mana hari ni yang disebut keadilan, sifat kemanusiaan, semuanya di bawah telunjuk Amerika. PBB ni ibarat boneka dia, ya. Dia yang duk atur-atur tu semua ni. Akhirnya letaklah siapa sekalipun, dia guna kuasa dia habis. Rusia dengan China yang ada kuasa veto pun tak dapat menandingi. Sebab PBB sendiri, tuan-tuan tahu tak mana pejabat dia? Pejabat dia kat Amerika. Bangunan PBB itu sendiri, pejabat dia dekat Amerika. Jadi memang negara dia, kat negara dia. Di sebalik kononnya itulah badan yang adil, yang jaga hak sama rata lah, apalah semua sekali. Tapi sebenarnya di belakang mereka adalah orang Amerika dan orang Yahudi. Nah, apa yang berlaku ni, saya rasa secara peribadi, walaupun sunnah Nabi berhenti sebulan tadi, Nabi berhenti itu bersebab. Sebab dia apa? Sebab dah capai matlamatnya. Oleh kerana apa yang berlaku di Gaza hari ini, di Palestin, belum capai lagi matlamat. Angka kematian tak berhenti pun. Setiap hari akan bertambah. Setiap hari akan bertambah. Hari ini saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 11 hari bulan 12, 18,000 orang dah meninggal. Silap-silap kita jumpa 2 minggu akan datang nanti, percayalah angka tu akan semakin naik. Jadi maknanya tak capai lagi matlamat tu. Nak berhenti seketika tu hari tu je. Jadi teruskanlah berdoa. Teruskanlah berdoa. Apalah salahnya seminit je panjang solat subuh tu. Seminit je. Takkan seminit tu pun kita berkira dengan mereka yang ambil tanggungjawab kita, tolong pertahankan Baitul Maqdis bagi pihak kita. Yang mana kita senang lenang, makan cukup, tidur cukup, makan terlebih, bukan cukup terlebih. Terlebih makan. Satu Ahad ada jemputan akikah, jemputan orang kahwin kat situ, kat sini, tak payah masak. Tiap-tiap minggu tak payah masak. Nak bagi tahu bukan cukup makan, terlebih makan. Yang kat sana tu pula sedang orang kata berlinangan air mata, dengan darah-darah mengalir, kehilangan jiwa ahli keluarga, insan tersayang, rumah dah tak ada. Mereka semua sanggup masih lagi duduk kat bumi Palestin tu. Sepatutnya boleh kata larilah, takut kan. Orang dah bom sana bom sini, sepatutnya takut lari. Tak nak lari. Sebab dia tahu ini tanah dia. Dia kena pertahankan. Ini tanah suci umat Islam yang ketiga selepas Masjidil Haram, selepas Masjidil Nabawi. Mereka stay kat situ bagi pihak kita. Apalah salahnya seminit je. Kalau solat subuh selama ni 5 minit lah contoh, 6 minit je. Takkanlah seminit lebih sikit dah terasa lutut ni macam nak tercabut. Orang sana tu lutut pun tak ada, tapi masih lagi stay. Jadi apalah salahnya seminit lebih sikit. Kita doakan mudah-mudahan. Kalau satu Malaysia baca doa kunut nazilah, adalah salah satu masjid yang dihadiri oleh orang-orang soleh, yang doa-doa dia mustajab di sisi Allah. Allah bantu kepada saudara seagama kita yang berada di Palestin, di Gaza, insya-Allah. Belum masuk kuliah lagi dah bunyi dah. Azan dulu lah. InsyaAllah 8:21.
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله أكبر الله أكبر Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim muka surat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin. Tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud Maha Pemurah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Suratul Fatihah ayat yang pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah, yakni bermakna lebih, yang berasal dari satu kata Ar-Rahman, namun nama Ar-Rahman memiliki makna yang lebih dari Ar-Rahim. Kita belajar dari sudut bahasa untuk kita lebih mengenali dua sifat yang Allah pilih. Allah mulakan Al-Quran dengan dua nama ni. Daripada 99 nama Allah, daripada 99 sifat yang Allah namakan zat Allah, Allah mulakan Al-Quran, buka ya Quran, Allah pilih dua ni. Allah tak pilih Bismillahil Jabbarul Mutakabbir, tak. Allah tak pilih Bismillahil Azizir Rahim, tak. Allah tak pilih Bismillahil Ghafur dan sebagainya. Daripada 99 buka ya Al-Quran, Allah pilih nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Imam Ibnu Katsir, perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini mubalaghah, maknanya lebih. Lebih ni maksudnya terpaling lah, maha. Kita panggil maha. Dalam bahasa kita panggil maha. Artinya Allah itu teramat Ar-Rahman, Allah itu teramat Ar-Rahim. Itu maksud dia. Mubalaghah ni maksudnya maksud yang paling lebih. Paling sayang, paling kasih sayang, paling cinta, paling merahmati. Itu dipanggil sebagai mubalaghah.
Di mana keduanya berasal dari satu kata, yakni Ar-Rahman. Asalnya Ar-Rahman Ar-Rahim tu satu. Asalnya Ar-Rahman Ar-Rahim tu satu. Tapi Allah pecahkan jadi dua. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Kata Imam Ibnu Katsir, namun nama Ar-Rahman memiliki makna yang lebih dari Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Maksud Ar-Rahman itu lebih umum daripada maksud Ar-Rahim. Dan kita dah belajar bahasa Arab sebelum ni. Kalau kita lihat dari sudut kaedah bahasa Arab, kita boleh tengok pada perkataan Ar-Rahman, perkataan Ar-Rahim, dia ada kata dasar. Dia ada huruf-huruf asal kepada perkataan tu. Sebelum ni saya ajarkan 10 huruf tambah dalam bahasa Arab. Sa'altumuniha. 10 huruf ni, kalau kita jumpa, cuba buang sikit. Dia huruf tambah tu. Buang sikit. Makna kita akan ketahui bahawasanya perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ni apa huruf asal dia. Huruf asal dia. Macam kita katalah pemakanan. Perkataan pemakanan tu, dia banyak huruf tambah tu sebenarnya. Kita panggil imbuhan. Bukan kalau buka kamus cari huruf P, tak jumpa dah. Kita buka kamus, kita pemakanan, kita pun cari huruf P, PE, takkan jumpa dah. Sebab PE kat depan tu huruf imbuhan, huruf tambah. Jadi kita kena buang huruf tambah tu. Buang huruf imbuhan, buang huruf tambah, barulah kita jumpa perkataan asal dia. Apa perkataan asal dia? Makan, pandai pun. Pandai pun, semua dah belajar, dah tahu dah tu. Perkataan asal dia makan. Carilah huruf M, baru jumpa. Dekat M nanti adalah pemakan, makan, makanan, pemakanan. Asal dia daripada huruf M. Pecahan-pecahan dia semua daripada M nantilah kita jumpa. Cari kat P tak jumpa dah. Macam tu juga dengan Ar-Rahman. Macam tu juga dengan Ar-Rahim. Tuan-tuan beli kitab kamus bahasa Arab, tuan-tuan tengok Ar-Rahman ni, alif ni, cari kat alif, takkan jumpa dah. Sampai kiamat pun cari takkan jumpa dah. Sebab itu huruf tambah. Itu huruf tambah. Jadi huruf tambah tu saya dah bagi dah kaedah sebelum ni, iaitu ada 10 huruf imbuhan. Sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, simpul, alif. Sa'altumuniha. Nampak huruf imbuhan ni, buang. Bila buang, barulah jumpa perkataan asal dia apa. Alif ada, buang. Lam ada, buang. Ra, sa'altumuniha, tak ada. Makna ra ni huruf asal ni. Ha pedas, sa'altumuniha. Ha pedas tak ada, ha simpul ada. Ni ha pedas. Makna ra huruf asal, ha pedas huruf asal. Jadi tinggal mim dengan nun je. Mim dengan nun kita nak buang ni. Sa'altumuniha, mim ada, nun ada. Dua-dua ada. Takkan nak buang dua-dua. Kalau buang dua-dua tinggal ra dengan ha, tak ada maksud. Bahasa Arab paling kurang 3 huruf. Jadi maknanya salah satu tu adalah huruf asal, salah satu tu adalah huruf imbuhan antara mim dengan nun. Mim dengan nun tu salah satunya huruf asal, salah satunya huruf imbuhan. Kita pun buka lah kamus cari rohamim apa, rohanun apa. Cari. Rohanun tak ada. Bila tak ada kita tahulah rupa-rupanya nun tu huruf tambah. Huruf asal rohamim. Carilah huruf ra. Kalau cari alif tak jumpa ra, kena cari huruf ra. Cari ra, cari kat ra tu jumpalah. Rahimah ada, rahim ada, rahmat ada. Macam-macam dia punya pecahan-pecahan dia. Makna kita tahulah bahawasanya Ar-Rahman ini daripada sifat rahmat. Kasih sayang rahmat Allah. Maka Allah ini Ar-Rahman, terpaling rahmat. Terpaling kasih sayang. Itu maksud ayat tu secara umum. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Ar-Rahman itu maknanya lebih luas, maknanya lebih umum berbanding dengan perkataan
Ar-Rahim. Ar-Rahim juga daripada perkataan yang sama, rahmat juga. Nah, dua-dua daripada perkataan rahmat. Cuma dari sudut tafsiran dia berbeza. Al-Qurtubi, dalam pernyataan Ibnu Jarir dapat difahami adanya kesepakatan mengenai hal ini dalam tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, bahawasanya perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim daripada satu perkataan, cuma ia dipecahkan sehingga menjadikan tafsiran yang berbeza. Kata Imam Qurtubi, Al-Qurtubi mengatakan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa nama ini mustaq, yakni terbentuk dari kata lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ana ar-Rahman khalaqatur rahim wa syaqaqtu lahul isman wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, atau kama qala. Imam Qurtubi kata sebenarnya ada dalil daripada hadis Nabi, dalil daripada firman Allah, hadis kursi, bahawasanya nama ini adalah kita panggil terbentuk, mustaq, terbentuk tadi, terbentuk daripada perkataan rahim tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu terbentuk daripada perkataan rahamim, berdasarkan kepada hadis kursi. Hadis kursi apa? Hadis kursi ucapan daripada Allah, tapi Nabi lafazkan balik dalam kata-kata manusia. Maksud datang daripada Allah, Nabi translate balik dalam bahasa manusia. Itu dipanggil sebagai hadis kursi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Maksud dia, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman, kata Allah. Allah panggil nama Allah, Allah panggil diri Allah, zat Allah, aku adalah Ar-Rahman, kata Allah. Khalaqatur rahim, aku telah menciptakan rahim, iaitu kekerabatan. Kita panggil kasih sayang tadi, keakraban, rapat, kasih sayang. Allah Ar-Rahman, Allah cipta rahim. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Artinya kasih sayang Tuhan itu, Allah Ar-Rahman, Allah cipta kasih sayang. Kasih sayang itu, kata Allah, aku pecahkan daripada namaku. Kasih sayang tu makhluk. Macam masa makhluk. Sejuk yang benda-benda tak nampak ni. Sifat benci itu makhluk. Sabar, sifat sabar itu makhluk. Apa semua yang tak nampak? Yang nampak senang. Ni yang saya cerita benda tak nampak. Sifat sedih, sifat gembira, suka, benda tak nampak. Cuma raut wajah yang mempamerkan sifat tu. Suka tak nampak, suka tu ada macam mana rupa tak tahu. Sedih macam mana rupa kita tak tahu. Tapi kita fahami menerusi raut wajah muka orang. Oh, ni muka sedih. Ni muka kasih sayang. Sifat rahmat itu Allah cipta. Sifat kasih sayang itu Allah cipta daripada nama Allah. Barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Barang siapa yang sambung, kita panggil silaturrahim. Siapa yang sambung silaturrahim, maka Allah akan sambungkan kasih sayang Allah kepada dia. Barang siapa yang putuskan silaturrahim, Allah akan putuskan kasih sayang Allah daripada dia. Na'udzubillah. Sebab itu salah satu daripada sifat ahli neraka adalah qati'ur rahim. Orang yang putuskan silaturahim takkan masuk syurga, masuk neraka terus. Tak ada fikir-fikir panjang lagi dah. Ni siapa? Si fulan bin si fulan, ya Allah, kata malaikat, di dunia dulu dia suka jadi batu api. Dia suka melago-lagokan orang. Dia pemutus silaturahim. Allah tak tengok dah benda lain. Neraka. Senang ya? Neraka tu patutnya kira cincai-cincai masuk syurga. Cincai-cincai masuk neraka. Sebab salah satu daripada ciri ahli neraka Nabi sebut dalam hadis, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Bila putus silaturahim, Allah juga putuskan kasih sayang Allah daripada dia. Na'udzubillah. Sebab itu kita jangan bermasam muka dalam hadis Nabi. Jangan sampai 3 hari dan ke atas.
Kalau ada kita terguris hati orang, kita ada ucap perkataan-perkataan yang menyinggung hati orang, cepat-cepat kita minta maaf. Takut-takut nanti membawa kepada permusuhan. Kalau bawa kepada permusuhan, terputus silaturahim asbab kita, maka termasuklah daripada hadis ni, Allah juga akan putuskan silaturahim Allah dengan kita. Na'udzubillah. Barang siapa memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Kata Imam Qurtubi, ini merupakan nas ataupun dalil, nas, bahawa nama tersebut mustaq, iaitu nama itu terbentuk. Rahim terbentuk daripada Rahman. Dan pengingkaran orang-orang Arab terhadap nama Ar-Rahman disebabkan kejahilan mereka tentang Allah dan apa yang wajib baginya. Zaman jahiliah, dia orang tak tahu apa benda Ar-Rahman ni. Bila disebut Bismillahirrahmanirrahim, kafir Quraisy bila tengah berbicara dengan Nabi, mereka kata kami tahu Allah tu siapa. Abu Jahal dan semua orang yang kufur kepada ajaran Nabi, tidak mentauhidkan Allah, sembah berhala, mereka semua percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka, tanya orang kafir Quraisy, kamu ni duk sembah ni sembah siapa? Siapa yang cipta langit bumi? Siapa yang memperjalankan malam dan siang? La yaqulunna Allah. Nescaya orang kafir Quraisy akan kata Allah. Mereka tahu. Abu Jahal tahu, Abu Sufyan sebelum masuk Islam dia tahu, Abu Lahab semua tahu bahawasanya Allah itulah yang cipta langit bumi. Semua tahu Allah lah yang memperjalankan malam dan siang. Tapi mereka tetap sembah berhala sebab mereka nak lebih yakin, sebab Allah ni tak nampak. Tak nampak dengan mata, jadi mereka percaya tapi tak nampak ni payah. Mereka nak tengok benda yang sembah ni, benda ada depan mata. Maka mereka jadikan berhala ni sebagai perantaraan dengan Tuhan. Sembah berhala itu, sembah berhala ni, kononnya dengan berhala ni lah akan bagi kuasa, bagi kebaikan, bagi kerahmatan, kasih sayang dan sebagainya. Itulah menyebabkan mereka syirik kepada Allah, menjadikan Allah tu ada Tuhan lain. Walaupun percaya kepada Allah, tapi dia letakkan Allah tu ada Tuhan yang sama taraf dengan Allah. Sebab itu turun surah Al-Ikhlas nak menafikan balik, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sama tara dengan dia. Tak ada satu pun yang sederajat setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Imam Qurtubi, perkataan Rahman ini orang Arab jahiliah tak faham. Apa benda Ar-Rahman ni? Mereka semua tolak, ingkar perkataan Ar-Rahman. Mereka tahu Allah, tetapi mereka tak percaya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Al-Qurtubi berkata, kemudian dikatakan keduanya memiliki satu makna. Misalnya kata Nadman dan Nadim, demikian dikatakan oleh Abu Ubaid. Ini dari sudut bahasa lah saya ringkaskan. Nanti takut saya syarahkan, takut dari sudut bahasa tu agak pening, agak berat sikit lah. Ada juga yang mengatakan bahawasanya timbangan kata fa'lan tidak seperti fa'il, kerana fa'lan tidak digunakan kecuali pada fi'il yang memiliki makna lebih, seperti perkataanmu rajulun ghadban untuk menyebut seorang laki-laki yang kemarahannya memuncak. Adapun fa'il terkadang maknanya fa'il, subjek ataupun maf'ul maksudnya objek. Kadang-kadang bahasa Arab dia tambah alif nun kat belakang nak bagi tahu terlebih. Sepatutnya sebut rajulun, kalau bahasa Arab rajulun ghadibun, seorang lelaki yang marah. Rajulun ghadibun. Tetapi kadang-kadang bahasa Arab dia tak buat ghadibun atas wazan fa'il, tapi dia tukar kepada ghadbanun. Nak bagi tahu apa? Ghadban ada alif nun kat belakang tu. Nak bagi tahu terlampau marah. Macam tu perkataan Ar-Rahman, ada alif nun. Kenapa ada alif nun? Sebab nak bagi tahu Allah terlampau kasih sayang. Alif nun kat belakang tu menunjukkan sifat mubalaghah, yakni terlampau, teramat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang sahabat nampak Nabi SAW, Nabi cium cucu Nabi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin.
Nabi duduk bergurau-gurau dengan cucu Nabi, Nabi cium pipi, cium dahi, kasih sayang seorang atuk kepada cucu. Sahabat ni nampak sahabat ni pelik. Sahabat ni tanya kepada Nabi SAW, boleh kau kita cium, maksudnya cium bagi kasih sayang kepada budak-budak? Nabi kata, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di muka bumi, nescaya yang berada di langit akan rahmati kamu. Artinya Nabi tegur kepada seorang sahabat tadi. Sahabat tu kata, wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Sahabat tu, aku ada 10 orang anak, tapi tak ada seorang pun aku cium. Maksudnya tak pernah bagi kasih sayang. Seorang ayah yang tegas ni. Langsung tak pernah suka nak bergurau. Apatah lagi nak cium. Cium anak pun tak pernah. Daripada kecil sampai besar. Seorang ayah yang terlalu tegas. Nabi tegur, barang siapa yang kasih sayang makhluk di atas muka bumi, penduduk di langit akan sayang ke dia. Jadi kena ambil maklum. Kadang-kadang kita ni terlalu tegas dengan anak-anak, sampaikan seolah-olah tak ada kasih sayang terhadap budak-budak. Anak pula contohlah, bukan kata mana-mana lah, secara umum lah. Kadang-kadang ada budak datang masjid, solat, ada setengah-setengah orang tu, ni apa datang ni nak main ni orang kerja? Persepsi ni nak kena ubah tuan-tuan. Mungkin zaman dulu sesuai. Zaman tuan-tuan dulu mungkin sesuai. Zaman dulu mungkin lah kita masa kecil-kecil dulu kita datang, orang tua marah, datang masjid apa nak main macam-macam lah zaman dulu kan. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, kaedah tu dah tak sesuai lagi dah dalam membesarkan anak-anak. Bila ada budak-budak kecil datang, kita kena raikan. Budak kecil memang sifat dia datang tu nak main memang ada. Tapi kita didik dia. Kita ajar dia. Kita bimbing dia. Jangan kita jauhkan dia lagi. Jangan budak tu baru nak melangkah kaki kat masjid. Ni datang nak main lah ni. Dia baru buka selipar. Baru je buka selipar, baru nak menjejak kaki di masjid, dah dicopnya. Ni datang nak main lah ni. Kau jauh. Langsung terbatal niat dia. Akhirnya membesarlah budak tu, takut nak datang masjid. Benci kepada masjid. Sebab pemikirannya dalam kepala, datangnya orang label aku ni. Datangnya masjid, orang halau aku. Orang tua halau aku. Baik, aku pergi merempit. Merempit sama-sama geng, tak ada siapa nak marah dia. Orang raikan pula. Orang sanjung pula. Baik, pergi konsert, Coldplay. Pergi konsert, orang sanjung kita. Datang masjid, kau nak halau orang tua. Jadi saya tegur pada diri saya dan tuan-tuan jemaah semua, apabila masjid tidak ada suara kanak-kanak, masjid tu perlu risau. Kalau ada sebuah masjid yang tak ada budak-budak datang masjid, masjid tu kena risau. Baik pengurusi, baik imam-imam, baik semua jawatan kuasa kena risau. Generasi pelapis tak ada. Akan terputus tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada semua ni, kita tak ada semua ni. Siapa yang nak ambil tahu pasal masjid ni? Masjid tu sepatutnya kena seimbang. Bukan hak milik khusus orang tua veteran, tidak. Masjid ni kena ada orang warga emas pun ada, yang masih bekerja pun ada, yang bujang pun ada, yang dah kahwin pun ada. Yang kecil-kecil anak ni lah yang kita nak jadikan sebagai pelapis kita esok-esok. Amal jariah pengurusi, amal jariah imam-imam, dekatkan anak-anak ke masjid lah. Bila pengurusi dah tak ada, imam-imam bila-bila AJK dah tak ada, anak-anak tu membesar, kenal masjid sebab pengurusi, kenal masjid sebab tuan imam, kenal masjid sebab tuan Bilal, kenal masjid sebab AJK tak pernah halau. Tuan-tuan yang pengurusi semua ni dah meninggal, anak-anak tu jadi pahala tuan-tuan. Dia rasa seronok. Saya suka datang masjid, saya idolakan imam ni. Budak-budak tu, saya suka datang masjid, saya idolakan Bilal ni. Daripada kecil dia dah tahu dah, esok-esok saya nak membesar jadi macam imam ni, hebat. Daripada kecil dia tahu dah, esok-esok saya nak besar jadi macam Bilal ni, hebat, saya nampak hebat. Dia seronok, dia jadikan tuan-tuan semua ni sebagai idola dia. Tapi kalau daripada kecil kita dah halau dia, daripada kecil, kemudian bila dia tak datang masjid, kita marah. Bila dia dah besar, masa dia kecil kita halau. Bila dah besar, kau ni duduk depan TV orang tengah azan maghrib. Sebenarnya salah kita. Kita ni cepat sangat, ibarat orang kata lah, duk tunjuk salahkan orang satu jari, 4 jari lagi tu menghalau ke diri kita. Betul tak? Kita tunjuk ke orang, kau salah. 4 jari ni, satu jari halau ke dia.
pek jari ni halo ke kita. Maknanya sebenarnya salah kita banyak lagi. Kita salah mendidik budak-budak. Kita salah mendidik generasi akan datang. Jadi start daripada hari ni cuba kita ubah persepsi. Jangan kita halau lagi budak-budak. Dan kalau ada mana masjid-masjid yang kurang, tak ada budak-budak tu, dah kena start risau dah. Supaya kita rancang macam mana program nak dekatkan anak-anak dengan masjid, ya. Habislah malam ni last kuliah kat sini. Bukan untuk masjid ni, tapi saya bagi tahu secara umum lah. Secara umum, ya. Mana-mana masjid pun, masjid saya pun saya tegur, pengurusi ada depan, Tuan Imam pun ada, Tuan Bilal pun ada. Masjid Taman Rasa Sayang pun saya banyak kali dah saya tegur. Pengurusi pun ada, Datuk ada ni, Datuk tahulah. Datuk Taman Rasa Sayang pun ada. Memang Imam pun ada, Bilal pun ada, saya tegur. Bab tabung ke, bab budak-budak ke, tapi Rasa Sayang saya tabik. Budak-budak ramai datang. Budak-budak bagus, pengisian program-program ni banyak kat sana. Tapi maknanya secara umum saya bagi tahu, sepatutnya kaedah tu dah tak sesuai lagi dah. Bukan satu je acuan cara disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Syekh Nasih Ulwan. Syekh Nasih Ulwan karang kitab Tarbiyatul Aulad. Cara nak membesarkan anak-anak. Dekatkan anak-anak dengan 3 tempat. Besarkan anak-anak daripada kecil sampailah ke satu tahap dia boleh bawa diri. Bila dia dah bawa diri, dia dah tahu dah ke mana hala tuju dia. Kita nak lepas pun hati kita tenang. Kita nak lepas dia pergi jauh-jauh pun, dia nak pergi kerja kat Kuala Lumpur, dia nak pergi kerja kat luar negara, insya-Allah tuan-tuan tak perlu risau. Solat dia akan terjaga, maruah dia akan terjaga. Tapi syarat dia daripada kecil sampai dia tahap dia dah boleh fikir, boleh bawa diri, kata Syekh Nasih Ulwan, besarkan dia tu dengan 3 tempat. Besarkan dia dalam kepala dia tu 3 tempat ni. Yang pertama masjid. Daripada kecil dah kena bawa pergi masjid. Kenal masjid tu macam mana, lawangan azan tu macam mana, tata cara orang nak solat macam mana, imam tu apa, Bilal tu apa, macam mana kedudukan saf, apa pengisian-pengisian di masjid. Akhirnya dia membesar, dia tahu. Dia seronok, ayah nak pergi masjid, tak apalah, dia sama-sama budak tu memang main tu, tak apalah, kita bagi tahu, adik main semayang kat sini, ya, jangan main-main, semayang elok-elok. Kita pesan lah, jangan kita halau. Biarkan dia biasa seronok datang masjid. Yang kedua, dekatkan dia dengan sekolah-sekolah ataupun kelas-kelas pengajian. Sekolah-sekolah, biarkan suasana persekolahan tu seronok, dia rasa seronok nak pergi sekolah, jumpa kawan-kawan. Tuan-tuan, kita semua lahir-lahir, saya lahir-lahir bukan jadi ustaz. Tak ada siapa lahir-lahir, tuan pengurusi, tuan imam, lahir-lahir dah pandai azan. Tak ada. Semua lahir-lahir ni berlari-lari. Tak ada satu pun budak kecil lahir-lahir dah boleh jadi imam. Umur berapa? 2 tahun. Dah jadi imam dah. Al-Fatihah dia macam imam Masjidil Haram. Tak ada. Umur 2 tahun. Duk main-main lagi, bagi mainan. Umur 5 tahun, berlari-lari. Semua kita pernah melalui zaman kanak-kanak siap main kahwin-kahwin lagi. Tantah kahwin zaman kecil-kecil tu dah talak ke belum ke tidak tu? Masuk kecil-kecil makan nikah tu. Dengan dia ni nikah, dengan dia ni nikah. Sampai sekarang tak pernah putus, talak lagi rasanya lah. Siap main kahwin-kahwin lagi daripada kecil-kecil. Macam-macam orang kata hutan dah masuk lah. Dah masuk hutan, terjun sungai. Silat-silat lagi nakal daripada budak-budak zaman sekarang. Kan? Zaman dulunya. Tak ada satu pun budak kecil lahir-lahir astagfirullah. Duk iktikaf kat masjid baca Quran 30 juzuk. Tak ada. Semuanya melalui proses perkembangan. Dia main-main dulu. Zaman dia main-main dulu, seronok apa semua. Dia belajar satu-satu. Jadi memang natural. Biasalah tu budak-budak main. Tinggal lagi kita sebagai orang tua, janganlah kita marah dia, herdik dia, ataupun kita jauhkan dia daripada masjid. Akhirnya ke mana dia nak pergi bila dia besar? Dalam kepala, masjid bukan tempat sesuai untuk aku. Dia membesar macam tu. Dia tak cakap. Tapi dia nampak je masjid, malah nak singgah. Tindakan dia tu. Sebab dia dah ditanam daripada kecil oleh orang-orang tua. Masjid ni kau datang nak main dia kerja. Jadi persepsi tu, kaedah tu dah tak betul lagi dah. Kena ubah. Yang pertama, dekatkan daripada kecil, sekecil-kecil anak, sampailah dia dah besar, dia dah boleh fikir dosa pahala, dia dah tahu tanggungjawab dia macam mana, besarkan dia dekat dengan masjid. InsyaAllah,
bila dia nak kerja esok, kita nak lepaskan dia nak kahwin, dia nak kerja jauh, insya-Allah anak tuan-tuan tak perlu risau, solat 5 waktu dia akan terjaga. Yang kedua, kata Syekh Nasir yang Alwan, dekatkan dengan sekolah. Sekolah ni tempat perkembangan minda dia. Dia nak belajar ilmu, biar dia rasa seronok belajar di sekolah. Yang ketiga, dan ni yang paling besar, iaitu dekatkan dia dengan rumah sendiri. Artinya apa? Kena jadi rumah tu baiti jannati, rumahku syurgaku. Yang ni kena sendiri buat. Macam mana nak jadikan suasana rumah tu dia rasa rumah tu tempat yang paling dia selamat, rumah tu tempat yang paling dia seronok. Yang ni masing-masing kena buat sendiri. Kena usaha sendiri. Antaranya isikanlah program-program agama dalam rumah. Yang kedua, mak ayah kena tunjuk contoh yang terbaik. Jangan mak dan ayah bergaduh depan anak-anak. Ni saya nak cerita, tuan-tuan lagi banyak pengalaman. Tak patut saya cerita sebenarnya. Saya ni baru, tuan-tuan dah banyak sangat pengalaman. Tapi saya cerita secara umum. Suasana tu kena wujud dalam rumah kasih sayang. Sehingga kan anak-anak rasa yang tempat yang paling selamat selain daripada masjid. Tempat yang paling selamat selain daripada sekolah. Iaitu di rumah sendiri. Ini tak, kalau rumah sendiri pun tempat tak selamat, dia nak pergi mana? Sebab itu anak-anak ada yang tak nak balik rumah. Malah balik rumah, mak dengan ayah asyik bergaduh je. Dah lah kita keluar pagi, dia tak ada. Kan keluar sekolah, mak ayah lagi awal keluar. Pergi sekolah pukul 7, mak ayah pukul 4 dah keluar dah. Pukul 5 dah keluar. Yang kerja ke jauh apa semua sekali. Bila anak tidur, tak sempat jumpa mak ayah. Mak ayah pukul 10 bawa balik, pukul 11 bawa balik. Memang tiap-tiap hari tak pernah jumpa. Jumpa mak ayah bila? Hari cuti satu Ahad. Isnin sampai Jumaat, akhirnya dia tak ada rasa kasih sayang. Anak membesar tanpa kasih sayang ibu bapa. Akhirnya jumpa dengan kawan. Dia budak, dia membesar, dia perlu kepada role model. Dia perlukan kepada seorang yang boleh di luar. Dia luar, dia nak cerita, dia nak minta pendapat. Akhirnya tak ada. Mak ayah tu ibarat tak ada apa-apa bagi dia. Tak ada dalam jiwa dia. Dia cari kawan-kawan lain. Kawan-kawan dia kata, jomlah kita terai isap ukuk contoh. Jomlah kita pergi merempit, jomlah kita pergi kelab sana, akhirnya kawan-kawan lebih menyelami diri dia. Maka bagi dia rumah tu bukan syurga lagi dah dengan kau. Jadi kata Syekh Nasir Alwan, jadikan masjid, jadikan sekolah, tempat-tempat ilmu ni, jadikan rumah tempat yang paling selamat 3 benda ni. Besar dia dalam 3 benda ni, insya-Allah sampai satu masa kita pejam mata, kita tahu anak kita anak soleh. Kita pejam mata, kita tahu anak kita anak solehah. Kita pejam mata, kita tahu ke mana sahaja dia pergi. Dia pergi ke UK ke, dia pergi ke Amerika ke, pergi ke Eropah ke, kita tahu dia seorang Muslim sejati. Dia tahu dia adalah seorang Muslimah sejati. Dia akan jaga maruah dia akan jaga batasan dosa pahala. Ini juga merupakan salah satu maksud Ar-Rahim. Yang sahabat tadi tak pernah curahkan kasih sayang kepada anak dia, 10 orang. Dia jangan kata main, cium pun tak pernah. Sahabat tu bagi tahu, cium pun tak pernah. Maknanya seorang ayah yang tegas, tak pernah bagi kasih sayang kepada anak-anak dia. Nabi tegur, siapa yang kasih sayang makhluk di bumi, yang di langit akan sayang dia. Maksudnya Allah dan para malaikat. Kita sayang anak kita dan kita sayang anak orang lain. Jangan jadikan anak orang lain tu pula sebagai rumah, jangan nak. Sayang anak orang lain tu maksudnya sayang jangan sampai kita marah. Ini sayang ada tujuan lain tak jadi. Kita sayang anak orang tu dengan kasih sayang yang sepatutnya, insya-Allah Allah akan sayang kita. Hatta haiwan pun kena bagi kasih sayang. Mungkin ada yang kita tak suka, contohnya macam anjing tak suka, tu lain cerita. Maksudnya jangan sampai kita zalim dia. Tak suka dia elok, tak ada kacau kita pergi baling batu. Zalim kau tidak? Zalim. Dia tak ada kacau kita pergi ambil kayu, pergi pukul dia. Zalim ke tidak? Zalim. Dia tak ancam kita pula pergi kacau dia. Maka itu termasuk daripada perkara dosa. Sekarang ni semua makhluk jangan aniaya. Jangan aniaya. Baik manusia, baik haiwan. Maka Nabi kata insya-Allah Allah akan merahmati penduduk langit yang terdiri daripada malaikat, akan merahmati bagi mereka yang merahmati orang-orang ataupun makhluk di atas muka bumi. Setakat itu dululah. Nanti kita akan sambungkan pada kuliah akan datang insya-Allah pada 25 tadi. 25 tu saya bertolak balik daripada Kelantan, insya-Allah mungkin dalam petang saya akan sampai insya-Allah. Berhenti pada Perenggan
Abu Ali Al-Farisi. Perenggan yang kedua muka surat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alni Qur'anan lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa minan nar sirran wa hijaba wa ila al khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.